Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk tajuk yang terakhir dalam perwakilan data, iaitu mentafsir perwakilan data. Okey, apa itu mentafsir? Mentafsir ni untuk pelajar-pelajar Korea saya. Mentafsir ni kamu nak cari maklumat. Daripada graf kamu tu, kamu nak cari maklumat. Okey, bila kamu dah dapat, kamu dah boleh tafsir, kamu boleh buat ramalan. Okay, ni orang guna dalam, contohnya dalam bursa saham, dalam apa lagi, dalam eksperimen. Contohlah kamu menjangkakan berapa nilai, contohlah kamu buat benih pokok kan, berapa nilai hasil yang dia boleh dapat, dihasilkan berapa biji buah, macam tu. Okey, yang pertama kita akan berkenalan dengan histogram. Histogram. Okey, histogram ini adalah perwakilan data yang memaparkan data terkumpul. Data terkumpul dalam jadual tu, dalam jadual yang bacaan yang kamu dah buat eksperimen tu, kamu akan bagi nilai bacaan, kemudian kamu tengok berapa kekerapan dia. Okey, data tu kita letak dia dalam satu selang tertentu. Ini selang. Ini selang. Selamat berkenalan dengan selang. Okay, contoh tinggi kan. Okey, selang antara tinggi 140 hingga 144. Ini kita panggil sebagai selang. Okey, dan juga histogram ini adalah berdasarkan kepada kekerapan data. Okey, saya bagi contoh. Ini adalah jadual histogram. Okey, Y dia mesti kekerapan. Okey, kemudian X dia bergantung kepada nilai apa yang diberi. Okey, kalau yang macam ni dibagi tinggi lah. Jadi kamu buat selang tinggi yang dibagi ni. Okey, tinggi dalam histogram ni, ingat, histogram ni adalah carta palang je ni. Okey, ini adalah histogram. Okey, tinggi histogram ni adalah mewakili kekerapan. Kamu tandakan tinggi histogram ini adalah berdasarkan kekerapan yang diberi. Kemudian lebar. Lebar dia, sebenarnya lebar dia sama Okey, lebar dia adalah satu selang tertentu ni. Dalam kertas graf, kamu ada petak-petak kecil kan. Jadi contohlah 5 petak 1 palang, 5 petak 1 palang, 5 petak 1 palang. Lebar dia mesti sama. Sebab selang ni sama. Selang ini adalah sama. Sama tu maksudnya kan, dengan 140 hingga 144. Julat dia sama. Yang ini 145 hingga 149. Kalau kamu tolak ni 4 kan, kamu tolak yang ni pun nilai dia 4 kan. Kamu tolak yang ni pun nilai dia 4. Okey, dia punya selang ni jarak dia sama. Jadi lebar dia mesti sama. Kalau kamu buat petak kecil-kecil tu 5, yang ini pun mesti 5. Yang ini pun mesti 5. Okey, ini yang pertama, histogram. Yang kedua, kita akan berkenalan dengan, setelah kamu membuat histogram, kamu boleh buat poligon kekerapan. Apa itu poligon kekerapan? Poligon kekerapan ni adalah graf garis yang menyambungkan titik tengah. Titik tengah mana cikgu? Ni. Kau nampak tak selang yang kamu buat ni? Patutkan ini kan palang yang kamu dah lukis. Kamu cari titik tengah dia. Kalau kamu lukis dalam kertas graf, kan ada 5 petak kecil kan? Okey, kamu buat satu palang. Kemudian titik tengah dia mesti yang garis yang ketiga tu. Okey, kamu tandakan titik tengah dia. Bahagian atas setiap palang dalam histogram. Okey, ini dia. Okey, saya dah tandakan setiap titik tengah dia. Kemudian senang je bila dia cakap, okey, binakan poligon kekerapan bagi jadual berikut. Kamu binakan dia punya histogram dulu, kemudian kamu tandakan titik tengah dia, dan langkah terakhir adalah kamu sambungkan je titik tengah tu. Sekejap saya buat Okey, bila kamu dah sambung, maka terhasillah poligon kekerapan. Inilah dia poligon kekerapan. Okey, kita dah belajar. Untuk mentafsir data kita ada dua. Satu adalah histogram. Satu lagi adalah poligon kekerapan.
Okey, untuk ini, tajuk ni dah habis. Bab perwakilan data kita dah habis. Jadi, minggu depan kita akan masuk bab baru. Okey, thank you kelas.